dengan GDPMD tu, the priority yang kita nampak daripada 6 part tu adalah dari segi supply chain dengan device spesifik tu. Jadi dalam supply chain tu pula kita ada sub topik yang kita kena kategori yang mana priority dulu untuk produk kita tu. Jadi based on internal audit tu memang nampaklah ada silapnya kami ni, sebab kami assume kami buat office kami ni bukan kepada produk tu saja. Jadi macam nak kena revise balik apa komen yang kita dapat dari internal audit ni, dan kita kena pastikan segala requirement dalam ni, form-form SOP yang perlu ada tu untuk produk tu kena diperbetulkan, pastikan kena ada macam authorization punya part tu, kita kena pastikan kita ada segala dokumen yang berkaitan dengan produk tu, ada dia punya kontrak, ada dia punya LOA, segala tu lah. Jadi kita kena check balik lah dengan apa yang dah kita buat tu. Dan lepas so you kena faham the product life cycle tu. Product life cycle tu dia mula dengan katakan proposal. Proposal tu siapa yang authorize untuk keluar? Kalau lintang pukang ni keluar proposal, dah kita propose macam-macam kat orang. Benda yang kita tak boleh deliver pun kita nanti propose kat orang juga. So authorization juga. Lepas tu bila customer dah agree, quotation. Kan, quotation pun kena ada approval. Tidak orang nak jual murah-murah je lingkup lah kita. Betul tak kan? Lepas tu kontrak. Dan mungkin kontrak tu ada dia punya charter, project charter. Project charter pun ada clause juga yang boleh bind kita, terms and condition. Okay, after that pula kita buat kerja. Bila kita dah buat kerja, kita ada testing, kita katakan user requirement dulu. Siapa yang approve user requirement ni? User requirement ni bukan user seorang sign, kita pun sign, kata kita accept. Kita nak accept tu kena ada approval. Nanti user tu minta langit dan bumi apa semua. Kita pun cakap tak apa, kita deliver langit dan bumi. Lepas tu lintang bukang. So yang tu pun, so kita lepas tu kena faham tu dia punya produk dengan service life cycle ni. Kat mana yang kita perlukan authorization. Dan kemudian setiap satu ni kena adalah dokumen dia. Proses authorization ni. Kan? Mungkin kontrak bid issue. So kontrak kena authorize orang besar. Tapi kalau katakan kontrak tu small issue, dan kemudian kita kata bukan kontrak lah, katakan for example change management. Change management mungkin tak payah pergi sampai ke top management. Change management pergi ke manager level ke, technical lead ke apa, approve kata aku boleh buat, tak apalah. Kan? So ataupun mungkin change management tu tengok, kita minta dulu project manager tu bagi tahu nak implement changes ni berapa hari. Katakan yang ni 1 hari boleh siap, ni 3 hari boleh siap. Kau orang buat lah, kau approve, kau buat sendiri. Tapi kalau dia perlukan lebih daripada seminggu, ni kau sembang dengan aku dulu ni. Ini silap-silap kau dah salah faham ke apa benda ke? Faham tak? So tiap-tiap itu baru topik authorization. So authorization ni kita kena identify dulu kat mana yang authorization diperlukan. Baru kita buat satu-satu dokumen kat mana yang authorization diperlukan. Tapi in order to tahu kat mana authorization diperlukan, kita kena tahu life cycle tu. Kita kena tahu pain point buat projek. What can go wrong? Balik pada Murphy tadi lah. Kat mana yang selalu go wrong? Baru kita tahu pasal tu lah kita kena buat authorization kat sini. Dan ini selalu insyaAllah kita buat authorization. Level mana? Sebelum kita authorize, apa yang kita kena buat? Baru kita boleh authorize. Ada checklist dia. Kau fikir tak benda ni sebelum kau authorize? Faham tak? Ataupun ada 2 layer authorization. Supaya nanti kawan ni tengah mabuk ke apa, dia pergi authorize, tak tengok ada kawan dia tengah tak mabuk, boleh turun check balik. Dapat tak kan? So itu baru authorization. Okay, then continue lagi lepas tu. Authorization. Then step kedua, communication channel. Communication channel ni adalah
berkaitan dengan macam email dari segi first kita sembang dengan customer lah, kononnya prospek yang dia nak cuba produk kita apa semua, dan itu first dengan customer lah, dan kita keluar bila dia dah setuju semua, dan dia akan keluarkan email, yalah perbualan dari email apa semua. Yang tu nama dia communication plan. Communication plan. Okay, yang tu topik communication kan, bawah supply chain tadi kan. Communication plan ni kita kena agree dengan customer. Dia ada official channel, ada unofficial channel tu nanti. Nanti kalau bergaduh ke apa ke dengan customer, nanti dia tak layan WhatsApp tu apa semua. SMS, WhatsApp, cakap mulut lah, pergi sembang kat kantin, sembang kat kedai mamak, nanti tak layan. Dia yang bertulis kat situ, kau kena email. Lepas tu kita pula tak follow up dengan email, tengah sibuk apa semua. So benda-benda tu nak kena dokumen. This ada proses yang kita kena buat. Setiap satu job yang kita masuk, kita kena pakai katakan template ni. So kita sediakan satu template kat situ. Semua job kita review template tu. Lepas tu kita bagi kat customer. Kalau nak communicate macam ni tau. Engkau pun agree, aku pun agree. Lepas tu kita kena tahu pula staff kita cukup tak nak ikut communication plan tu. Nanti semua nak kena email. Lepas tu member tu dah lintang pukang jaga 4-5 projek, nak tulis email lagi. Last sekali tak jaga projek masuk ke longkang, dengan dia pun dengan email masuk ke longkang juga. So benda tu semua kena consider lah. That is a communication plan. Okay, termasuk dalam communication plan bukan saja channel, timing. Contohnya progress report. Kita nak report 2 minggu sekali. Datang customer tu jenis yang tiap-tiap minggu, tiap-tiap malam, tengah-tengah malam dia tak ada kerja, dia WhatsApp tanya apa jadi apa semua, projek manager kita. Lepas tu projek kita tak layan, kita marah. Tak boleh lah macam tu, kita dah agree. Kita bagi progress report 2 minggu sekali, janganlah kau kacau. Member pun nak tidur agak, esok nak bangun nak jaga lagi projek. Jadi macam tu kan. So those are communication plan. So you tengok balik yang lepas kita dah ada communication plan. So you ambil balik communication plan tu, lepas tu tengok mungkin nak ubah ke apa ke, masuk kat situ as a communication plan. So communication plan pun ada stages juga. Dia mungkin ada communication plan untuk implement projek. Maksudnya lepas kita dah accept projek tu, lepas tu ada kick off meeting. Tu communication lah tu. Mula-mula ada kick off meeting. Kick off meeting tu apa dia? Suka-suka belanja mi goreng, nasi goreng ke, ataupun dia ada function. Function dia kick off meeting ialah kalau boleh CEO ataupun orang tinggi dalam organisasi tu datang launch. Bila CEO launch, yang lain semua ada komitmen. Kalau CEO tak launch, orang lain tu buat projek ni suka tak suka je. So yang tu satu, kita try to get high level punya endorsement to the project. Nombor 2 pula, masa itulah kita outline pada semua orang apa rules and regulation kita, rules of engagement. Kan? Yang tadi kita cerita communication plan, masa tu kita cerita masa kick off meeting. Dan kita nak orang semua attend yang terlibat supaya dia tahu communication plan macam mana, program macam. Jangan nanti orang kita tiba-tiba masuk ke tempat customer, 4-5 department yang involved dalam ni, satu pun tak tahu pasal projek ni projek apa, macam mana dia orang buat, nak pakai apa, siapa jaga. Customer pun tak tahu, dia pun terkebil-kebil macam tu je, dia pun tak ada komitmen sangat daripada kerja lain semua. Dapat tak? So masa kick off meeting tu kita nak bagi tahu pada semua orang ini rules of engagement. Tak setuju cakap sekarang. Macam tu kan. So benda tu semua is part of the SOP lah basically. Kalau kita nak deliver good product to the customer. Pasal in the end kalau benda ni dia jadi celagu, benda jadi celagu sikit demi sikit. Dia bukan celagu sekali terus. Tapi bila banyak sikit demi sikit ni lama jadi lintang pukang. So this is why we need to have the SOP. Alright, okay. Lagi lepas tu after that. Next punya topik, receipt of software in terms of stock. Kita software ni dari segi cara kita install dekat customer. Tu delivery lah. Delivery part. Itu samalah dengan produk macam kita tu buat testing dia dulu semua. So selalunya masa kita install software, masa kita masuk proposal tu dah ke tender ke apa ke, dia dah ada environment
Dia kata environment install dia macam ni. Tapi dia keluar tender bulan 1. Masuk tender bulan 3. Tutup tender. Lepas tu dia appoint bulan 7. Masa tu dia punya environment dah bertukar. Manager pun dah bertukar. Dah naik pangkat. Jadi orang lain ganti, jadi cara lain. So masa kita nak install tu, kita review balik installation tu. Mungkin kita kena tengok balik new environment. Pasal kita punya software ni kena adjust pada environment baru. Kadang-kadang dia downsize, kadang dia upsize je server. Kadang-kadang server tu dia besar, dah pakai banyak macam. Macam bus mini dah penuh dengan passenger server tu. So ada proses dia nak install tu. Kita kena jumpa dia balik, kita kena verify balik. Dulu kau punya plan macam ni, sekarang ni aku nak hantar traktor nak korek tanah, betul ke kau punya nak plan macam ni? Ke nanti aku dah korek, nanti kau suka rambus balik. So ada approval pula lagi. Tak apa, proceed macam ni ke, ni ubah sikit macam ni, ni tak nak macam ni, macam tu pun semua. Kan? So nak install tu pun ada proses. So, sebelum kita take over tapak, take over server tu dia akan bagi kita sebelum kita take over tu ada proses dia. Aku take over macam ni tau. Macam ni. Dalam server tu ada orang lain punya barang nak dia tumpang sekali. So apa akan jadi nanti kita punya kau punya barang ni macam mana kau nak jaga? Kau verify dulu ni semua ni macam ni. Sekarang kau take over benda ni macam ni tau. Jangan nanti lepas aku take over tiba jadi lintang bukang kau cakap salah aku. Sekarang aku dah take over dia pun dah lintang bukang dah. Sebelum kita ambil tapak, kita dah cakap kat dia dulu, kau tengok kau punya lintang bukang macam ni. Jangan nanti bila kita take over kau suruh aku repair pula. Tak dapat, kau dapat repair free je. Tak pasal. Pasal kita tak agree kat dia. Kau tengok aku terima kereta ni, cermin dah pecah, exhaust dah tercabut, tapi kau suruh aku repair tayar. Nanti kau suruh aku repair exhaust dengan cermin sekali. Dapat tak? Faham tak? Macam tu lah. So benda-benda macam ni nak kena So semua tu should be part of the procedure. Kita nak train staff kan. Lain kali buat macam ni, that's part of it lah.